Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Nur Amirul Afiq bin Yusnari KBJ 2008 101 49. Nama saya Nur Syafiqah binti Saibul. Nombor matrik saya KBJ 2008 10743. Nama saya Amani Sofia binti Arif Normin. Nombor matrik saya KBJ 2008 135. Nama saya Nur Syafiqah Umairah binti Muhammad Syarul Azam. Nombor matrik KBJ 2008 10469. So, apa yang kami buat pada hari ini? Mesti anda tertanya kan? So, hari ini kami akan membentangkan replika yang telah kami cipta dan kami akan menunjukkan kepada anda sudut-sudutnya. Okey, sudut yang pertama dimulakan oleh Nur Syafiqah binti Sahibul. Okey, untuk sudut yang pertama ialah sudut pembelajaran ataupun kelas. Dan ini adalah hasil replika yang telah saya hasilkan. Saya telah menghasilkan sudut pembelajaran dan di dalam sudut pembelajaran yang saya hasilkan terdapat papan tulis, 2 rak buku, papan kenyataan, jam dinding, 3 meja belajar dan setiap meja ada 3 kursi. Dan untuk sudut pembelajaran, saya telah memilih warna biru untuk dinding kerana warna biru dapat memberikan ketenangan dan keceriaan semasa proses PDP sedang berjalan. Okey. Antara bahan yang saya gunakan untuk menghasilkan sudut pembelajaran ialah saya menggunakan batang aiskrim untuk menghasilkan papan tulis, papan kenyataan, rak buku, meja guru dan juga kursi. Saya juga menggunakan kotak untuk menghasilkan meja belajar. Antara fungsi sudut pembelajaran ialah tempat di mana guru menjalankan PDP dan juga tempat di mana murid-murid membuat latihan seperti mengira, mengeja, membaca dan juga melukis. Untuk sudut yang seterusnya, saya serahkan kepada Amani Sofia. Sudut seterusnya ialah sudut bacaan. Kebanyakan bahan yang saya gunakan ialah bahan terpakai iaitu kotak kasut, kotak karbon dan juga kertas. Contoh perabot yang saya hasilkan dengan menggunakan kotak karbon ialah meja dan kerusi. Di sini terdapat 2 meja dan 2 kerusi. Selain itu, rak juga diperbuat daripada karbon. Terdapat 2 rak yang diperbuat daripada karbon dan saya warnakan dengan warna koko. Di sekeliling ruang itu diperbuat daripada kotak kasut. Buku pula saya hasilkan ialah dengan kertas. Okey. Fungsi ruang bacaan ialah untuk menggalakkan murid membaca kerana membaca ini ialah jambatan ilmu. Selain itu, dengan membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Jadi saya akan serahkan kepada Syafiqah Umairah. Terima kasih. Saya akan teruskan dengan sudut bilik rehat dan juga tandas. Antara alatan yang berada di dalam bilik rehat ialah katil dan juga rak beg. Saya juga menghias dinding bilik rehat dengan pelbagai pelekat supaya dapat menarik lebih minat kanak-kanak. Saya menghasilkan rak beg dan juga katil dengan menggunakan batang kayu aiskrim. Sekarang saya akan nyatakan fungsi bilik rehat yang saya hasilkan.
Fungsi bilik rehat ini ialah sekiranya kanak-kanak berada dalam keadaan tidak sihat ataupun letih, kanak-kanak disyorkan untuk berehat dan juga terdapat ruang solat supaya kanak-kanak boleh mengerjakan solat fardu bersama-sama. Fungsi rak beg di dalam bilik rehat ini ialah untuk meletakkan beg pakaian yang dibawa oleh kanak-kanak sekiranya mereka perlu menyalin pakaian mereka yang terkena kotoran. Sekarang saya akan ceritakan pula tentang sudut tandas. Terdapat beberapa alatan yang berada di dalam tandas, iaitu sinki, rak selipar tandas dan juga mangkuk tandas. Saya menghasilkan rak selipar dan sinki menggunakan batang kayu aiskrim. Manakala pam tandas, saya menggunakan kotak. Mangkuk tandas pula, saya menggunakan polystyrene. Fungsi tandas ialah untuk memudahkan kanak-kanak membuang air besar atau air kecil. Ia juga membantu kanak-kanak supaya melatih diri untuk tidak membuang air di dalam seluar. Terdapat juga tandas guru dan kegunaan tandas guru hanya dibenarkan untuk guru sahaja dan bukan kanak-kanak. Saya juga meletakkan pelekat basuh tangan pada dinding sinki supaya kanak-kanak lebih tahu kegunaan sinki. Terima kasih. Sekarang saya akan teruskan kepada Amirul. Hai, okey. Kembali kepada saya. Saya mengambil ruang dapur. Seperti yang anda dapat lihat di sini, saya telah mencipta peti sejuk, sinki, tong sampah, kabinet, kerusi, meja dan sedikit hiasan iaitu buah limau. Bahan-bahan saya gunakan untuk mencipta alatan-alatan di dapur ini adalah satu, untuk peti saya menggunakan cardboard. Untuk sinki saya menggunakan kotak santan yang telah dibalut dengan kertas A4 dan diwarnakan dengan warna emas. Untuk kabinet dan juga tong sampah saya menggunakan tanah liat yang berwarna-warni. Untuk kerusi saya mengambil kerusi yang mudah didapati di mana-mana dan saya mengecatnya menjadi warna hitam. Begitu juga dengan meja. Untuk meja saya menggunakan kotak air, iaitu saya potong bahagian atas dan saya balut dengan kertas A4 dan cat dengan menggunakan warna hitam. Untuk hiasannya pula saya menggunakan tanah liat berwarna oranye dan untuk mencipta buah oranye. Apa kegunaan dapur ni? Okey, kegunaan dapur ni adalah untuk menyediakan makanan-makanan kepada kanak-kanak, untuk memberi keselesaan kepada mereka untuk makan. Di samping itu mengajar mereka untuk menjaga kebersihan, di mana seperti yang kita lihat di sini terdapat sinki. Kegunaan sinki adalah untuk membasuh tangan. Jadi di situ kita dapat melatih kanak-kanak untuk mencuci tangan mereka dan menjaga kebersihan mereka. Okey, itu sahaja daripada saya.